Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa khabar? Insan-insan yang terpilih sekalian. Jadi kita sambung sikit lagi tentang kemana roh setelah keluar dari jasad. Ustaz Dasuki dah ada cerita tak ni? Yang ni tentang roh-roh keluar dari jasad, dah cerita dah. Jadi yang saya baca ni dia dah baca dah. Belum lagi. Kata kot. Oh, berbeza. Masya Allah. Okeylah. Saya cadang ada dua perkara saya nak sampai hari ini. Yang pertama sekali saya nak habiskan tentang kisah bagi kemana roh ni. Yang kedua, saya pagi tadi terbaca 5 golongan yang bertuah. Tentang berita baik untuk 5 golongan. Jadi setuju tak? Kalau setuju, kita tak apa, kita slow-slow kitab kita ni. Okey. Jadi hari itu kita dah cerita tentang mimpi yang Allah Ta'ala beri kepada sahabat-sahabat ulama yang telah meninggal dunia, bagi bertanya kepada yang sudah meninggal dunia tu bagaimana keadaan mereka, bagaimana layanan Allah terhadap mereka setelah mereka bertemu dengan Allah. Jadi kisah yang pertama iaitu kisah Yahya bin Akhsam ni sudah kan? Sudah kan? Lupa dah. Baru 2 minggu. Ya? Belum? Oh, belum. Macam mana saya tulis macam sudah? Kalau belum, kita mula di situ lah ya. Jadi kisah yang pertama ialah kisah seorang ni orang alim juga ya. Sebab mimpi ulama ini adalah macam kalau Nabi dapat wahyu lah. Kalau ulama-ulama ni diberi mimpi. Sudah tentulah orang-orang yang warak ni dia nak tidur, dia tidur dengan wuduk, bibirnya tidur dengan zikir, dengan selawat dan sebagainya. Tapi makruh ya, makruh baca ayat Quran ketika berbaring. Jadi kalau kita nak tidur, seeloknya setelah kita berwuduk, kita baca yang dianjurkan, baca Qul-Ya, baca Qul huwallahu ahad, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Kita tiupkan pada tapak tangan, kita sapu di seluruh badan. Itu. Kemudian bila kita baring, kita mulakan dengan 33 tu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tapi di sini dia tak sebut tentang kita tutup dengan La ilaha illallah tu. Dia kata 33. Habis 33 tu seelok-eloknya kita perbaharui kita punya syahadah. Ya, supaya mana tahu kita dijemput ketika kita
keluar roh pada badan, pergi mata, tak balik lah ke body kan. Jadi kita perbaharui syahadah kita, dan kita istighfar, kita bertaubat. Lepas tu kita selawat. Dan setiap satu selawat tu kita dapat balik 30 balasan. 30 selawat balik. Apa makna selawat ni? Doa kerahmatan untuk kita, supaya Allah bagi rahmat. Dari Allah kita dapat 10, dari malaikat kita dapat 10, dari Rasulullah SAW kita dapat 10. Untuk membalas satu selawat kita. Satu selawat kita dapat balik 30. 10 dari Allah, 10 dari malaikat, 10 dari Rasulullah SAW. Allah memberi rahmat, malaikat mendoakan rahmat, Rasulullah pun mendoakan rahmat untuk kita. Jadi bagaimanalah tidur kita itu begitu tenang, begitu maknanya mensihatkan kita. Kadang-kadang kita tidur ni mimpi macam-macam, mimpi jatuh, mimpi dikejar binatang buas. Kita jaga tu letih. Tidur itu tidak memberi kerehatan pada kita kan. Tetapi kalau kita tidur dengan wuduk, nak tidur dalam wuduk ni pun setan ni banyak. Dah ambil wuduk ni, bila berasa nak tidur dalam wuduk, rasa saja macam nak batal wuduk. Kita jangan layan. Berdoa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, bantulah hamba untuk dapat tidur dalam wuduk. Kalau yang single ni tak apalah tidur dalam wuduk sampai lena dalam wuduk. Kalau yang ada pasangan tu tak apa. Dia nawaitu nak tidur dalam wuduk, lepas tu dia bersentuh suami isteri tu, sudah dikira dia tidur dalam wuduk lah. Sebab dia permulaan dia tidur tu dalam wuduk. Janganlah, jangan sentuh saya. Saya ada wuduk ni, Ustazah Aminah kita kena tidur dalam wuduk. Nanti saya yang kena tongkoi. Ngajar ajaran apa ni. Itulah. Itu mukadimah lah ya. Jadi maknanya kita terus lena dengan selawat. Selawat sampailah kita tidur dengan selawat. InsyaAllah maka kita dapat betul-betul kerehatan, walaupun kita tidur sekejap. Pukul 12 kadang-kadang baru tidur, pukul 4 lebih dah nak bangun. Kalau nak kira tak cukup kan. Tapi bila kita tidur dalam keadaan yang dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat, maka kita tidur puas, walaupun 4 jam 5 jam kita tidur. Ya, itu. Okey. Jadi kita pergi kepada suatu mimpi yang Allah Ta'ala beri pada satu orang. Dia melihat Yahya bin Akhsam. Siapa Yahya bin Akhsam ni? Ialah seorang ulama ahli hadis yang cukup terkenal dan telah meninggal dunia. Jadi sahabat dia ni mimpi dia ya, dan dia itu ada seorang ahli hadis, seorang alim yang sangat hebat, dan dia meninggal dunia. Jadi dalam mimpi tu ia bercerita. Siapa cerita ni? Kawan yang mimpi tadi. Dia kata, aku bertanya kepada Yahya, apa yang dilakukan Allah kepada anda? Ini dia terjemah bahasa baru lah ni ya. Jadi dia tanya pada Yahya, apakah Allah Ta'ala menyambut kedatangan kau tu bagaimana? Yahya menjawab, setelah dibawa malaikat menghadap Allah, Allah berfirman kepadaku, hai ulama yang buruk. Allah berfirman pada Yahya yang alim ni, yang banyak ilmu hadis ni, hai ulama yang buruk, kenapa kamu melakukan ini dan itu? Sebab kita ni alim macam mana pun, jubah labuh macam mana sekalipun, serban macam mana sekalipun, sebagai manusia kan, adalah salah silap, dan mungkin ada benda yang tak sempat kita bertaubat. Sebab itu saya katakan, jadikan kelaziman. Kalau mandi tu, mandi sunat taubat, dan minta, ya Allah
bersama dengan gugurnya air mandi kita ni, biarlah gugur segala dosa-dosa kita. Sama ada dosa besar, dosa kecil, dosa baru, dosa lama, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa terang, dosa sulit dan dosa apa pun, minta Allah gugurkan. Kecuali dosa dengan manusia. Kalau dosa dengan manusia tu memanglah kena minta maaf pada dia. Jadi sebab itu jangan buat dosa dengan manusia. Kalau kita buat dosa dengan dia, bekal banyak-banyak lah untuk nak bayar kat dia di akhirat besok. Sebab dia akan tuntut, ya. Kita telah mengumpat dia, dia akan tuntut berapa banyak yang patut kita bayar kerana kita telah mengumpat dia misalnya. Jadi sebab itu kita minta doa jugalah pada Allah, janganlah ya Allah mulut ini, lidah ini saya gunakan untuk melakukan dosa sesama manusia, dan juga dengan Allah, ya, kita tak mau. Jadi kita minta lidah ini, lidah menjadi lidah Allah. Apa makna lidah Allah? Lidah yang suka melafazkan benda yang Allah suka. Jangan jadi lidah ciptaan. Kena tak ciptaan? Kena, ya. Masya Allah. Aku menjawab, wahai Tuhanku. Allah berkata kat dia, wahai ulama yang buruk. Ini dalam mimpi. Jadi aku menjawab, wahai Tuhanku, bukan seperti ini yang aku dengar tentang engkau. Jadi yang aku dengar engkau ni yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha berkuasa, macam-macam kan. Kehebatan, sifat-sifat Allah yang mulia. Jadi kenapalah hari ni bila aku datang bertemu dengan kau, ini perkataan yang aku dengar. Selama ni aku tidak dengar seperti itu. Allah bertanya, lalu apa yang kamu dengar tentang aku, hai Yahya? Jadi yang kamu duk dengar apa yang tentang aku? Kalau tidak yang aku sebut tadi. Aku menjawab, aku mendengar dari Az-Zuhri. Ini seorang sahabat Rasulullah, nama dia Az-Zuhri. Dan dari Al-Mu'ammar, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril, dan dari engkau yang maha suci, sesungguhnya engkau berfirman. Jadi dia sebut semua-semua. Dia 5 rawi tadi. Dari sahabat yang pertama bernama apa tadi? Bernama Zuhri. Az-Zuhri. Yang kedua Al-Mu'ammar. Yang ketiga Urwah. Yang keempat Sayyidatuna Aisyah. Yang kelima Rasulullah SAW. Yang keenam Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketujuh Jibril dengar daripada Allah sendiri, ya. Jadi dan dari engkau sendiri yang maha suci, sesungguhnya engkau berfirman. Ini yang aku dengar. Sesungguhnya aku di sini Allah, ya. Sesungguhnya aku merasa malu untuk menyeksa orang yang beruban dalam Islam. Dia ni ulama hadis. Jadi dia kemukakan hujah dia kepada Allah berdasarkan ilmu hadis lah. Jadi yang aku dengar ini hadis kursi lah, ya. Aku dengar bahawasanya engkau telah berfirman, aku malu untuk menyiksa mereka yang beruban dalam Islam. Mendengar jawapanku itu, Allah berfirman, aku di sini ialah yang meninggal tadi. Kamu benar, Allah kata. Kamu benar, wahai Yahya. Zuhri benar, Mu'ammar benar, Urwah benar, Aisyah benar, Muhammad SAW pun benar, ya. Dan Jibril juga benar. Aku mengampunimu. Jadi maknanya apa? Maknanya alasan yang dibawa oleh Yahya tadi diterima oleh Allah, dan hasil daripada tu maka Allah ampunkan dosa-dosa dia. Apa yang kita dapat pengajaran daripada kisah ini?
Yang pertama sekali, bila kita ni dipanjangkan umur sampai tumbuh uban, kalau Allah malu untuk menyiksa orang yang beruban, orang yang beruban ni tak malu kah? Orang yang beruban ni tak malu kah untuk melakukan maksiat pada Allah? Jadi ini suatu sindiran tajam. Aku ni malu nak seksa orang beruban, dah tua, dah lemah, dah dhaif, tiba-tiba buat perangai tak elok lagi. Uban tu tidak menjadi nasihat dia, penasihat dia. Sepatutnya uban tu menjadi penasihat dia. Kamu ni dah berumur, cukup-cukuplah buat perangai dulu. Tukarlah perangai. Itu satu pengajaran. Yang kedua, kita kena ada ilmu. Jadi ilmu hari ini, kalaulah hadirat menghadap Allah nanti, tiba-tiba Allah kata, wahai Fatimah, kamu ni seorang yang buruk. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dengar Ustazah Aminah mengajar sekian, bahawa Engkau ya Allah yang Maha Suci, Engkau tidak akan menyiksa orang yang beruban dalam Islam. Jadi maknanya Allah kata, aku ampunimu. Kalau dia tak ada ilmu, boleh tak? Tak boleh. Sebab itu orang berilmu ni ialah orang yang sangat bertuah. Orang yang Allah Ta'ala takdirkan cinta kepada ilmu, inilah orang yang bertuah. Sebab itu buku saya yang kedua, tajuk dia Bertuahnya Orang yang Berilmu. Ya, dengan ilmu lah Nabi Adam diperintah Allah supaya para malaikat sujud kepadanya kerana ilmu Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah Taala ajar kepada Nabi Adam semua nama-nama yang ada di dunia ni. Yang ni nama sekian, nama saintifik sekian, nama sekian. Apa nama pokok bunga kertas tu, apa dia punya nama saintifik? Apa salwa? Salwa tak ingat dah. Apa gop apa? Taulah. Saya tak sebut, nak sebut tak reti. Jadi Nabi Adam dapat sebut tu satu persatu. Jadi malaikat terkejut. Maka malaikat semua sujud kerana Nabi Adam berilmu. Itu. Jadi itu cerita yang pertama. Kisah yang kedua, pengalaman mimpi yang sama juga dialami oleh seorang ulama. Ia bercerita, aku bertemu Mansur bin Ammar. Ini nama dia, nama Mansur. Ammar juga. Ada Ammar di sini. Mana Mansur? Oh, Mansur. Apa makna Mansur? Orang yang ditolong. Nasara maksudnya tolong. Mansur orang yang ditolong. Jadi Mansur ni, aku bertanya kepada Mansur yang meninggal tadi, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap anda? Ia menjawab, setelah dibawa menghadap Allah, aku ditanya oleh Allah, apa yang kamu bawa kepadaku? Kan kita ni buat amalan, nak cari pahala, nak bawa bertemu Allah. Bila sampai depan Allah, Allah tanyalah kepada Al-Mansur ni, apa yang kamu bawa untuk bertemu dengan aku? Hai Mansur, Allah kata, aku menjawab, aku telah pergi haji sebanyak 36 kali. Maknanya 36 kali. Kalau sekali pergi haji pun, kalau haji mabrur, balasannya ialah syurga. Ini 36 kali. Masya Allah. Apa Allah jawab? Allah berfirman, aku tidak menerima satu pun dari ibadat hajimu itu. 36 kali, sekali pun Allah tak terima. Hati-hatilah. Siapa yang hajat nak pergi haji, nawaitu betul-betul. Minta, ya Allah ya Tuhanku, kita pergi dengan niat yang benar-benar ikhlas. Kita pergi dapat melakukan perbuatan yang benar-benar tepat sebagaimana yang dikehendaki. Jadi sebab itu nak pergi haji kena belajar. Jangan pak turut mak ikut.
Orang baling, kita baling. Orang baling ada dia nawaitu dia. Apa yang dia baling? Baling syaitan. Tapi dia lepas daripada haji tak sempat sampai ke apa nama, ke KLIA tercabut dah kain tudung. Sebab dia syaitan datang balik kat dia. Sebab dia bukan baling syaitan, dia pak turut mak ikut. Sebab itu nak buat apa pun dengan ilmu. Jangan kata nak pergi haji kena ada, nak buat sampai belacan pun kena ada ilmu. Semalam dia widang sampai belacan sangat sedap. Kena tanya Salwa lah. Siapa pandai buat sampai belacan semalam. Nak buat cucuk kodok pun kena ada ilmu. Kalau tidak, kalau sikit tepung lembek melekat. Kalau banyak sangat keras boleh baling ke dinding. Jadi kena sederhana. Nak sederhana tu pun kena pandai agak. Itulah ilmu sangat penting. Bertuahnya hadirat sekalian ni pencinta ilmu. Kalau tak cinta ilmu tak datang ni. Tak ada siapa nak denda kalau kita tak hadir kan. Tetapi kita datang kerana kita cintakan ilmu, kita nak mendekatkan diri pada Allah dengan menghadiri taman-taman syurga Allah yang penuh dengan ilmu yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah tak terima dia punya haji yang sebanyak 36 kali, Allah tanya, apa lagi yang kamu bawa kepadaku? Amalan apa lagi? Pahala apa? Hai Mansur. Aku menjawab, aku telah mengkhatam Al-Quran sebanyak 360 kali. Tu dia. 360 kali dia khatam Al-Quran. Ini pun bukan sebarang lah ni. Bukan sebarang orang lah ya. Allah berfirman, aku tidak terima satu pun. Apa lagi yang kamu bawa, wahai kepadaku, hai Mansur? Kalau haji pun ditolak, khatam Quran pun ditolak, bawa apa lagi? Aku menjawab, aku membawamu, wahai Tuhanku. Ya, aku bawamu ke mana saja aku pergi. Pergi ke pasar, bawa Allah. Apa makna bawa Allah pergi ke pasar? Kita pergi dengan niat untuk membeli kerana Allah. Kita masuk pasar dengan niat. Kita masuk ke pasar dengan kita punya doa. Ada doa masuk pasar? Dah belajar? Mesti belajar dah. Doa dia kita sebab ada orang pergi ke pasar, dia ambil free. Dia tengok tuan kedai tak nampak, dia ambil bubuh dalam poket. Saya nampak dengan mata. Pada hari Jumaat, seorang lelaki pakai baju kuning air. Ingat lagi sampai lah. Dia pergi kedai buah. Dia pergi pandang kiri pandang kanan, saya duduk jauh, dia tak pasal. Kita perempuan tak pergi Jumaat. Masa Jumaat tu, tengah Jumaat. Dia pusing kerja, dia ambil buah tu, dia bawa tu apa? Masuk poket. Dia pergi. Sehari dia datang pula. Agaknya dia pergi bubuh kat mana, tak tahulah buah tadi. Datang pula. Jadi saya pergi bisik kat tuan kedai tu. Saya kata, hati-hati orang tu. Tadi saya nampak sekian-sekian. Tak tahulah apa berlaku, lepas tu saya balik. Itulah. Jadi kita masuk, kita bawalah Allah ke mana saja kita pergi. Nak pergi pasar, nak pergi berkelah, nak pergi melancong, nak balik kampung. Balik kampung kalau kita bawa Allah, di kampung kita akan bersilaturahim dengan begitu mesra dengan ibu bapa, dengan adik-beradik, dengan jiran, dengan semua. Pergi ke mana pun kita pergi dengan dikawal, dijaga oleh Allah, insya-Allah ya. Jadi kata Al-Mansur, Al-Mansur ni, aku bawa engkau ke mana saja aku pergi. Allah berfirman, dan sekarang kamu telah datang padaku, pergilah kamu, aku telah mengampunimu. Di hari itu dia bawa Allah ke mana saja dia pergi. Sekarang ni Allah, dia sudah datang depan Allah. Allah kata, aku ampunkan engkau kerana engkau bawa aku
ke mana saja engkau pergi. Jadi orang yang berada di bawah bersama dengan Allah, dia tergamakkah dia nak buat benda yang Allah larang? Tak tergamak, kan? Dia tak tergamak. Nak buat benda yang Allah tak redha, tak tergamak kerana Allah bersama dia. Jauh mana Allah dengan kita? Lebih dekat daripada orang merah. Itu. Jadi maknanya Allah bukan tengok kita dari jauh, tapi Allah sangat dekat dengan kita. Sebab itu dalam surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah kan, di dekat nak akhir tu menceritakan tentang orang yang dekat nak meninggal, dikerumuni oleh adik-beradik, anak, pinak, cucu, semua kerumun lah. Sebab ini Tok Wan dia kan, Tok dia kan nak meninggal. Tapi Allah kata mereka itu dekat dengan orang yang nazak ni, tapi aku lebih dekat lagi. Aku lebih dekat lagi daripada mereka itu, tapi mereka tidak melihat aku. Balik tengok dalam surah Al-Waqi'ah. Okey, itu yang kedua. Kemudian ada manusia yang ketika sampai di dekat kursi atau takhta Allah, terdengar seruan, usir mereka dari sini. Dan hanya mereka yang benar-benar mengenal Allah sahaja yang bisa bertemu dengannya. Jadi maknanya yang ketika ni bukan mimpi lah. Ini diceritakan bahwasanya bila sampai depan Allah, maknanya dia sudah melepasi langit pertama, 2 sampai 7, sampai ke alam malakut, sampai semua. Bila sampai depan Allah, Allah kata macam Allah tak sudi nak berjumpa dengan dia, kerana Allah hanya suka nak berjumpa dengan orang yang mengenal Allah. Jadi sebab itulah kita kena belajar ilmu untuk mengenal Allah. Ilmu apa untuk mengenal Allah? Ilmu tauhid. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya? Maka saya ada mencatat sedikit. Ya, sebenarnya untuk memperkenalkan diri kepada manusia ni ada berbagai-bagai cara Allah perkenalkan. Bila ditanya oleh kafir Quraisy, bagaimana Tuhanmu wahai Muhammad? Kafir Quraisy kata, Tuhan kami ada yang diperbuat daripada emas, ada yang diperbuat daripada perak, ada yang diperbuat daripada gangsa, ada yang diperbuat daripada besi dan macam-macam lah. Dia pahat kan? Dia pahat tu semua. Bagaimana Tuhanmu? Turunlah ayat surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, kata olehmu wahai Muhammad, huwallahu ahad. Nombor satu kita kena pegang, Allah itu Esa. Jangan kata satu. Kalau kita kata satu, ada duanya. Tapi kalau kita kata Esa, tak ada dua lah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Ini kita kena kenal bahawasanya kita tidak boleh sama sekali mensyirikkan Allah. Dengan sepatah kata saja, Esa sudah menyelamatkan kita daripada dosa yang terbesar yang tidak diampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampun bahawa ia disyirikkan dengan sesuatu dan mengampun dosa-dosa yang lain. Sebab itu kita dengar cerita ada orang bunuh 99 orang. Akhirnya tanya pada satu orang padri, dia kata dosa besar, Allah tak ampun, dia bunuh padri itu. Jadi berapa? 100. Tapi bila dia betul-betul bertaubat, maka diberi nasihat supaya berpindah daripada tempat yang merangsang dia buat jahat tu, sampai jadi pembunuh 99 orang, 100 orang, pindah pergi tempat baik, datang ke Al-Falah. Al-Falah ni tempat baik. Dia pun berpindah lah, sampai tengah jalan mati. Tak sampai Al-Falah, tak jumpa Salwa. Bila mati di tengah-tengah, malaikat 2 orang turun. Tak payah cerita lah kot, dah faham dah.
Yang pertama nak azab, yang kedua nak bawa rahmat. Berebut. Malaikat kata aku punya ni. Sebab dia bunuh orang tu, tak ada nak buat amal soleh lagi, baru nak pindah aja, nak pergi. Malaikat kata yang kedua tu, saya nak bawa dia beri rahmat kerana dia sudah bertaubat, walaupun dia tak sempat melakukan amal soleh yang lain. Jadi dua-dua tak mau mengalah, terpaksalah datang malaikat yang ketiga. Bagaimana penyelesaiannya? Ukur sejauh mana dia tinggal tempat jahat, nak pergi tempat baik, berapa jauh daripada tempat mati nak sampai ke tempat baik. Tiba-tiba sejengkal saja lebih dekat kepada tempat baik, malaikat hakim yang ketiga tu kata, roh ini engkau yang punya, Allah telah ampunkan dosa dia. Jadi sebab itu kita kena sentiasa memperbaharui kita punya syahadatain, untuk menegaskan kita tidak akan syirik pada Allah, kita tetap akan mengesahkan Allah dalam apa keadaan sekalipun. Sebab itu walau masyittah, masyittah tu di depan dia kawah besar, boleh masuk 4-5-6 orang, menggelegak, seorang-seorang dicampak kerana tidak mau bertuhankan Fir'aun. Masa tu Fir'aun kan masyittah, Fir'aun lah. Suami dia, anak lelaki dia, sekarang sampai giliran dia. Sebelum dia dukung baby, akhirnya dia menggeletar, macam mana ni baby ni tak berdosa ni, nak kena rebus. Akhirnya baby cakap, baby kata ibu dalam kebenaran, teruskan. Dua-dua 4 beranak meninggal dalam kawah besar Fir'aun. Dan bila Rasulullah sampai di kawasan itu, Rasulullah tercium bau wangi di masa Isra. Wangi mati syahid 4 beranak ni tercium oleh Rasulullah setelah ratusan tahun. Masya Allah, ya, Masya Allah. Itulah. Jadi kita kena kenal Allah. Nak kenal Allah dalam ayat terlalu banyak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadikan kita punya tumpuan kita satu saja, ialah Allah. Cari keridaan Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat yang dijawab oleh Rasulullah SAW kepada kafir Quraisy yang bertanya tentang siapa Tuhan kamu, wahai orang Islam. Lagi satu ayat yang saya tertarik, ya, ayat yang ketiga dalam surah Al-An'am. Wallahu fis samawati wallahu fis samawati fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya, dan Allah itu di langit dan di bumi. Bukan maknanya Allah duduk di langit, maknanya pengetahuan Allah itu meliputi di mana saja kamu berada. Allah berkuasa atas kamu. Allah mengetahui apa-apa saja berlaku padanya. Ya'lamu sirrakum, Ia mengetahui rahsia yang tersirat di dalam hati kamu. Apa yang kamu buat secara menyorok tidak diketahui oleh orang, tapi Allah tetap mengetahui. Wa ya'lamu jahrakum, dan Allah tahu apa yang kamu laku secara terang. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah tahu apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu usahakan. Kita lupa dah. Kita cakap kemarin berapa perkataan? Berapa perkataan kemarin? Yang mana banyak mana yang baik, banyak mana yang tak baik? Tak ingat dah. Kita berjalan berapa langkah kemarin? Tak ingat dah. Apatah lagi lah kita berfikir apa benda kemarin? Tak ingat dah. Tetapi Allah mengetahui secara terperinci segala apa yang kita lakukan, sama ada yang zahir ataupun yang batin, yang terang ataupun yang sulit, dan apa saja yang kita lakukan. Sebab itu apabila turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayat mengenai Allah lah ni. Kenal dah Allah melalui ayat ni. Apa dia mula tadi? Mula tadi saya baca tadi.
Bila lupa tu dah baca asal. Apa dah? Sebelum tu. Amboi. Allahu Akbar. Itulah kelemahan manusia lah. Sebelum yaghfiru liman yasha' tu. Allahu Akbar. Itu yang kita dah baca ayat kursi tu. Allahu la ilaha illal qayyum. Panjang sangat tu nak baca. Wa in tubdu syai'an, andainya kamu zahirkan sesuatu, macam saya bercakap, kita buat orang nampak. Andainya kamu zahirkan sesuatu, atau tukhfuhu, ataupun kamu simpan dalam di depan ni senyum aja, tapi dalam hati bergelora, geram, nak marah, tapi depan senyum aja. Jadi kita simpan yang tak elok, kita zahirkan yang elok. Andainya kamu au tukhfuhu, kamu sorokkan yang tak elok tu, yuhasibkum bihillah, tetap menghisap akan kamu oleh Allah. Allah hisap. Andainya muka berwajah manis, tapi hati penuh dengan hasad, dengan dengki, dengan macam-macam, Allah hisap. Fayaghfiru liman yasha', maka Allah akan ampun kepada mereka yang Allah kehendaki. Sebab itu andainya kita terlanjur terbuat benda-benda yang Allah tak suka, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat minta ampun. Sebab itu dikatakan malaikat belah kiri ni, bila kita buat benda salah, dia tak terus tulis, dia tunggu dulu kod kita nak minta ampun, tak payah padam dah, kod tulis kena padam balik. Jadi sebab itu kita disuruh sembahyang 5 kali sehari, tak boleh nak himpun, sebab di antara waktu-waktu tu boleh menghapuskan dosa kita, insya-Allah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha', dan Allah akan mengazab siapa saja yang Ia kehendaki. Sebab itu seeloknya lepas kita baca ayat ni, berdoalah, ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku bersama dengan orang yang diampuni oleh Allah. Kalau dalam sembahyang, doalah hati je lah, jangan bercakap pula. Cakap Melayu batal lah sembahyang. Okey, jadi banyaklah ayat-ayat yang memberi kita makrifat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini iaitu Allah tak sudi untuk menerima kedatangan orang yang tidak mengenali Dia. Jadi sebab itu kita kenalilah Dia dengan membaca ayat-ayat dan memahaminya. Jangan sibuk duk perbetul sad-dadnya. Sad-dad tu punyalah perbetul, tapi tak faham apa. Jadi kita kena faham apa yang kita baca. Dengan apa yang kita baca itu, insya-Allah kita makin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bertemu Allah dalam keadaan kita kenal Allah, ya. Masya-Allah. Okey. Seterusnya dia kata, sekarang dia nak cerita tentang kemana roh orang kafir. Tadi cerita tentang roh orang Islam. Dia kata oleh malaikat maut, nyawa orang kafir itu akan dicabut dengan kasar sekali seraya berkata. Sambil malaikat nak cabut nyawa orang kafir tu, dia kata apa? Hai nyawa yang buruk, keluarlah kamu dari jasad yang buruk. Kita ni kalau nak cabut gigi pun sakit. Kalau cabut jari, kalau cabut kuku pun sakit. Kalau cabut tangan lagi sakit. Ni nak cabut nyawa. Jadi sebab itu apatah lagi lah kalau nyawa yang memang diisytiharkan akan dicabut dengan cara yang sangat kasar. Sebab itu saya dengar betul tak betul lah, tak tahulah.
katanya kalaulah orang kafir ni dalam keadaan nazak, keluarga dia akan tinggal dia keseorangan, menggeleparlah dia seorang-seorang sampai dia keras dah, keluar dah nyawa, baru dia orang pergi. Betul dah? Wallahu alam. Kerana masa dia nak dicabut nyawa tu, dia menghadapi keadaan yang sangat mengerikan, sakit luar biasa. Ya? Jadi ketika nyawanya keluar, terdengar suara jeritan yang keras dan menyayat hati. Maksudnya dia menjerit sekuat-kuatnya, ya. Bila nyawa dia nak keluar. Tetapi kalau dia tak menjerit sekuat-kuatnya, maknanya dia sudah tidak ada tenaga langsung untuk nak menjerit pun dah tak larat dah. Jadi kita kata, oh dia meninggal elok aja. Padahal dia tu dah tak ada tenaga langsung untuk dia menjerit, ya. Lalu ia digenggam oleh malaikat Zabaniyah, yang berwajah jelek, berpakaian hitam. Pakai hitam lah, kita pakai hitam lah. Dan berbau sangat busuk, dengan sebuah godam besar di tangan. Godam besar ni maknanya dia bawa alat, alat untuk pukulan ni, ya. Cambuk ke apa tak tahulah. Buat menyeksanya. Jadi kelak di akhirat nanti, dia cerita banyak tu dah. Jadi maknanya dari cerita itu, roh orang kafir masa nak dicabut nyawa sangat dahsyat, sangat menggerunkan, dan lepas tu dia ditangkap oleh malaikat yang sangat buruk, sangat bengis, sangat ni, dan dia akan diseksa, ya. Ketika di akhirat nanti, kata dia, orang kafir akan mengalami seksa yang lebih pedih daripada orang mukmin. Disebabkan dalam sebuah riwayat yang sahih, di neraka nanti gigi geraham orang kafir akan keluar dari mulutnya. Kita gigi geraham keluar tak? Tak keluar, dia duduk jauh belakang. Tapi orang kafir ni punya buruknya, gigi geraham ni terkeluar daripada mulut dia. Lidah ni terjalur sampai ke bawah. Entah berapa panjang, wallahu alam, ya. Jadi terkeluar dari gigi dia, terkeluar daripada mulut dia sebesar mana? Sebesar gunung Uhud. Gigi geraham dia. Sebab orang kafir ni saiz dia sangat besar. Kalau gigi sebesar gunung Uhud, mulut besar mana? Badan besar mana? So, lagi besar badan dia, lagi terseksa dia. Kita ni kalau orang kurus rebah, bangun cuf. Tapi kalau orang besar rebah, orang gemuk, jenuh. Ya, tu. Oleh malaikat bernama Dak Yael. Nama pun tak kerti nak sebut. Ia dibawa naik ke atas. Roh ni dibawa naik oleh Dak Yael tadi, sesampai di depan pintu langit dunia, maknanya langit pertama lah. Bila sampai pintu langit pertama, malaikat berhenti dan mengetuknya. Sebab langit semuanya berpintu, tak boleh naik untuk nak melepasi itu. Sebab itu Rasulullah semasa Mi'raj, kalau Isra' daripada Mekah ke Baitul Maqdis, tapi Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Jadi lapisan-lapisan langit itu terpaksa diminta izin oleh malaikat Jibril untuk dibuka pintu, baru Rasulullah boleh naik. Jadi bila nak dibawa roh orang kafir ni, dia pun terpaksa minta izin. Malaikat, jadi bila dia mengetuk pintu langit pertama, malaikat penjaga bertanya, siapa kamu? Siapa kamu? Malaikat itu menjawab, aku Dakyel Dakyel apa? Dakyel.
Malaikat penjaga bertanya, siapa yang bersamamu? Malaikat Dakyil menjawab, si fulan bin si fulan. Jadi dia sebutlah nama orang kafir tu. Malaikat penjaga menolak masuk. Maknanya dia tak buka pintu lah. Jadi maknanya roh semua orang kafir tidak melepasi langit pertama. Dia akan terawang-awang. Ada yang terawang-awang. Di sini ada dibaca, dicerita dalam Al-Quran, dalam apa nama, surah apa dia tak sebut, surah apa sini, surah Al-Hajj ayat 31 ya. Dan bagaimana keadaan roh orang kafir dicerita di sini ya. Sebelum tu dalam surah Ar-Ra'd, Allah berfirman, bila malaikat tolak, tak benarkan masuk, melepasi langit pertama, Allah berfirman, innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Apa maksud dia? Maksud dia sesungguhnya mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, tak berimanlah, wastakbaru anha, dan sombong, takabur, besar diri, tidak sudi untuk terima ajaran-ajaran daripada ayat kami, la tuftahu lahum abwabus sama', tidak akan dibuka untuk mereka melepasi pintu-pintu langit. Maksudnya kalau pintu langit pertama pun dah tidak dapat melepasi, tak adalah ke langit kedua dan seterusnya. Wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan dapat masuk syurga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga unta boleh masuk lubang jarum. Bila unta nak boleh masuk lubang jarum? Mana tak boleh. Selagi unta tak boleh masuk lubang jarum, orang kafir tak boleh masuk dalam syurga. 5 minit lagi. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami balas terhadap orang-orang yang berdosa. Al-A'raf ayat 30. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yusyrik billah, siapa mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, fa ka'annama kharra minas sama', dia seolah-olah dicampak, jatuh, terjun daripada langit, fatakhattafuhu astairu, akan disambar oleh burung. Dia terjun daripada langit, disambar oleh burung, atau tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih, ataupun dia akan diterbangkan oleh angin untuk dicampakkan ke tempat yang jauh. Maknanya dia tak boleh ke mana-mana, dia duduk berlega di angkasa itulah. Ya, dia tak akan dapat naik ke atas, sama ada dia dicampakkan ke tempat yang jauh, ataupun ditangkap oleh burung dan sebagainya. Assalamualaikum, tengah mengajar. Tengah mengajar. Itulah. Jadi kita rasa macam tak ada apa-apa, tak boleh naik, tak apalah, duduklah di bawah. Sebenarnya setiap makhluk Allah ini, dia ada kawasan tempat tinggal yang sesuai dengan dia. Kalau ikan, di mana tempat tinggal dia? Dalam air. Kalau kita, di atas daratan. Cuba tukar, letak kita dalam air, ambil ikan tak di atas, macam mana? Jadi begitulah. Roh kita ni ada alam dia. Bila tidak dapat kembali ke alam roh, maka dia terseksa. Setak daripada dia keluar nyawa daripada jasad, dia terus terseksa lah sampai berlaku kiamat. Dan akan makin terseksa lagi selepas berlaku kiamat. Lebih terseksa lagi apabila dia
masuk dalam neraka. Allahu Akbar. Syukur sangat-sangat kita Allah jadi termasuk dalam orang yang mendapat hidayat. Bukan takat dapat hidayat, kita diberi kekuatan, diberi hati yang cinta untuk kita memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita dengan kita menghadiri taman-taman syurga Allah, di mana taman syurga ini pula sedang dinaungi oleh malaikat rahmat, dan setiap orang yang datang ni datang dengan dosa, balik suci bersih dari dosa, insya-Allah. Walaupun yang terdatang, dia bukan nak datang, dia terdatang pun, humul qaum la yashqa jalisuhum. Kaum ini, kumpulan ini, siapa-siapa yang duduk dekat mereka, terdatang kepada mereka pun tidak akan mendapat kecelakaan. Dia juga mendapat nikmat, mendapat rahmat, diampun dosa-dosanya. Apatah lagi lah yang sengaja aim daripada malam lagi, nak datang, bangun awal, buat sarapan untuk keluarga, datang, Masya Allah. Setiap langkah menambahkan pahala, menaikkan martabat dan menggugurkan dosa. Amin, insya Allah ya Rabbal Alamin. Itu ya. Jadi ayat ketika hendak jatuh ke bumi, ia langsung ditangkap oleh malaikat Zabaniyah. Masa dia duduk dicampak daripada atas tu tak tahulah setinggi mana, berapa ribu kilometer di atas tu. Yang kita orang jatuh ke terbang tu, hanya berapa ribu kaki saja daripada ni. Nak sampai ke langit pertama tu jauh lagi. Jadi bila dia jatuh daripada atas tu, sementara nak sampai ke bawah, dia akan ditangkap oleh malaikat Zabaniyah. Siapa malaikat Zabaniyah ni? Penjaga neraka. Kemudian ia dibawa ke Sijin, sebuah batu besar tempat berlindung arwah orang-orang jahat. Sedangkan nasib orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka diusir dari takhta Allah ke kubur mereka untuk diazab. Mereka ni ahli kitab. Sepatutnya mereka beriman kepada Taurat, Injil, Zabur. Dan kalau panjang umur sampai pada zaman Al-Quran, dia kena tinggal tiga-tiga tu, dia kena beriman kepada Al-Quran. Sepatutnya. Tapi oleh kerana mereka nak sayang pada kitab tok nenek mereka, kalau betul kitab tu hak yang tak diselewengkan, boleh tahan juga. Tetapi sudah diselewengkan. Jadi nasib mereka, walaupun mereka dapat naik sampai ke hadapan Allah, ya, mereka diusir dari takhta Allah ke kubur mereka untuk diazab. Demikian pula dengan nasib yang dialami oleh orang-orang munafik. Orang munafik ni olok-olok kata Islam, tapi hati dia benci pada Islam. Ini banyak di Madinah dulu. Ya, banyak Madinah dulu menjadi duri dalam daging. Tu. Sebab itu dalam peperangan yang pertama, peperangan Badar, bola-bola datang ramai sampai tengah jalan, dicucuk supaya kita tak usah pergi berperang, kita balik duduk rumah. Dia buat mari kita balik, rumah kita ni terdedah kepada bahaya, nak balik jaga rumah. Sebenarnya mereka tidak mau pergi berperang, tak mau berperang sebab dia takut berperang. Akhirnya tinggal 313 orang berlawan dengan 1000 orang. Tetapi Allah, selagi kita tetap berpegang teguh pada Allah, Allah akan menyelamatkan kita, Allah akan menolong kita. Sebab itu diceritakan kepala orang kafir putus sebelum sampai pedang orang Islam. Siapa penggalkan kepala dia? Malaikat. 3000 malaikat dihantar untuk nak melawan 1000 je orang kafir. Sebab itu
menang dengan begitu hebat, dan kemenangan Badar itu menyebabkan lagilah marahnya orang kafir. Lepas itu berlakunya peperangan Ahzab. Dia kumpul semua orang-orang yang bukan Islam, kabilah Islam bersatu untuk melawan Islam, nak hancurkan Islam. Itu pada tahun yang kedua tu baru. Tapi Allah tetap al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tetap tinggi, tidak dapat mengatasinya. Maka Islam terus menang, terus menang, terus menang, sehinggalah hanya dalam masa 10 tahun saja Rasulullah membangunkan masyarakat Islam di Madinah, akhirnya dapat menguasai sampai ke seluruh dunia. Dapat mengalahkan Rom dan Parsi. Rom tu maknanya orang putih, Parsi tu maknanya orang belah sini lah. Tu. Allah, syukur kita menjadi orang Muslim, syukur kita menjadi orang yang beriman, bertakwa. Jagalah Islam kita betul-betul. Perkukuhkanlah iman kita betul-betul. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita selamat, husnul khatimah. Saya nak kempen 4 hari bulan 9, kami nak buat bengkel ataupun seminar pengukuhan akidah di Masjid Negeri, Dewan Seminar Masjid Negeri. Nanti saya hantar dia punya brosur dia punya poster dia kepada Salwa. Salwa ni tak boleh hilang ni, tak boleh lari. Okey, kita dah pukul berapa ni? Pukul 11.05. Tak habis jugalah yang ni. Kena sambung lagi lah nampaknya. Masya Allah. Saya ingat nak perhabis dah hari ni. Banyak sangat dia punya sampingan dia. Jadi yang pentingnya kita jagalah iman kita. Kita doalah selalu, kita minta istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa makna ayatnya? Sesungguhnya mereka yang berkata aku beriman pada Allah. Lepas dia kata saya beriman, dia terus istiqamah, terus berpegang teguh kepada Islam. Dia tidak pasang, orang kata pasang surut. Ada masa pasang, ada masa surut. Tidak, dia terus saja istiqamah. Malaikat sentiasa turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikat. Lepas tu Allah, malaikat kata wa'abshiru bil jannah, terimalah berita gembira dengan Allah sediakan untuk kamu syurga. Allazi kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan. Panjang lagi lah. Jadi maknanya doa juga kita minta istiqamah. Jangan kita naik turun iman kita, naik turun amalan kita, naik turun kita punya keyakinan kita, dan kita terus berpegang walaupun apa yang kita hadapi, insya-Allah. Okey. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat iman kami, dengan berkat amal soleh kami, dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perteguhkanlah iman kami, berilah kami kekuatan untuk mentaati Engkau ya Allah, untuk menjunjung segala perintah Engkau ya Allah. Kurniakanlah kami husnul khatimah ya Allah. Semoga kami dapat bertemu Engkau dan dapat menikmati kasih sayang Engkau, keridhaan Engkau dan firdaus Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemurkaan Engkau dan neraka Engkau ya Allah. Kami sangat takut pada kemurkaan Engkau, neraka Engkau, dan kami sangat rindu kepada kasih sayang Engkau, keridhaan Engkau dan firdaus Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.